Sedangkan saya boleh sokong, kita dengar besok apa Exco jawab. Yang penting kita mahu supaya perkara ini diteliti dengan cara yang cukup bertanggungjawab. Sebab operasi mencuri pasir ini masih berjalan. Tuan Speaker, saya telah dihubungi oleh seorang pencuri pasir. Ini bukan bahan kata betul. Dia kata, Azmin, saya nak beritahu saya curi pasir. Ya? Saya kata, kenapa curi? Dia kata, sebab dia tidak ada pilihan yang lain. Dan dia beritahu, untungnya cukup besar. Boleh tak dia kongsi sedikit dengan kerajaan negeri? Kenyataan itu sebenarnya menyinggung saya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Tetapi itulah realiti di bawah. Sementara kerajaan negeri gagal mengutip hasil daripada pasir-pasir dalam negeri Selangor, operasi mencuri masih berleluasa. Sebab itulah dalam membuat unjuran ini saya ingin mencadangkan. Mungkin istilah mencuri pasir itu tidak tepat. Dia bukan curi pasir, dia cuma melarikan pembayaran royalty. Jadi kalau menggunakan istilah mencuri pasir itu mungkin mengelirukan. Sebab dia orang yang betul-betul mencuri pasir itu rasa dia betul sekali. Baiklah Tuan Speaker, saya tarik baliklah istilah mencuri, tapi diambil pasir tanpa lesen. Saya tak tahulah apa maksudnya itu. Sebab itulah dalam kita merangka unjuran pendapatan sesebuah agensi seperti ini, saya mencadangkan ianya mesti melibatkan semua agensi-agensi kerajaan. Janganlah perhitungan unjuran ini hanya berlegar di kalangan satu dua kerat orang yang tidak dapat maklumat sepenuhnya apa yang berlaku di bawah. Sebagai contoh, sebahagian daripada tanah yang diunjurkan akan mendapat kutipan hasil ini, tanah-tanah ini sekarang dalam prosiding mahkamah. Ada tanah-tanah yang sudah pun dalam kategori yang telah di-caveat. Maka inilah menyebabkan unjuran kita itu tersasar jauh daripada matlamat asal. Ianya hanya boleh diselesaikan sekiranya kerajaan negeri mengambil pendekatan melibatkan pihak-pihak, agensi-agensi kerajaan dalam menentukan unjuran yang objektif bagi mengutip hasil daripada melalui kumpulan semesta ini. Kalau tidak, ianya tidak dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dan yang keduanya, ianya akan menyebabkan banyak program-program yang memberi manfaat kepada rakyat tidak dapat diteruskan. Yang kedua, Tuan Speaker, kutipan hasil daripada premium tanah ini juga penting. Sumber pendapatan kerajaan negeri selain daripada kutipan royalty, daripada pasir, daripada bahan mineral yang lain, juga daripada tanah. Kita tidak ada gas, kita tidak ada petroleum, kita ada tanah. Tetapi kita lihat angka. Daripada Januari tahun ini sehingga Mei 2009, premium tanah hanyalah 90 juta ringgit sahaja. Sedangkan pada tahun 2008, premium yang dikutip adalah 458 juta ringgit. Apakah kerajaan negeri boleh memberi jaminan dalam 6 bulan yang akan datang kutipan ini akan meningkat? Sekali lagi, kalau jaminan ini tidak dapat diberikan, saya cukup bimbang. Banyak program-program akan terbantu. Begitu juga hasil cukai taksiran bagi PBT. Bagi tahun ini, 6 bulan yang lalu hanya 450 juta ringgit sahaja. Sedangkan pada tahun 2008, 892 juta ringgit. Sebagai contoh, MBSA tahun lepas 131 juta, tahun ini baru 64 juta. Saya beri yang besar-besar saja. Majlis Bandaraya Petaling Jaya
Tahun lalu 145 juta. Tahun ini hanya 73 juta. MPAJ 69 juta tahun 2008, tahun ini baru 33 juta dan seterusnya. Saya ingin mencadangkan supaya perkara ini juga diteliti, oleh kerana kerajaan negeri Pakatan Rakyat Negeri Selangor juga menghadapi masalah dengan kerajaan persekutuan. Walaupun Sungai Panjang cuba mempertahankan bos dia yang baru, tetapi dia tidak faham realiti. UMNO memang jahat. Lihat di Kelantan. Mungkin Sungai Burung nak pertahankan. Di Kelantan, UMNO dah curi gas 6 tahun yang lalu. Curi petroleum 6 tahun yang lalu. 1 sen royalty pun tak dibayar kepada kerajaan negeri Kelantan. Apakah ini adil namanya? Apakah ini negara hukum namanya? Hari ini Timbalan Perdana Menteri beri jawapan. Dia kata oleh kerana jarak pusat gas itu daripada pesisiran Kelantan tak masuk dalam pesisiran sempadan negeri Kelantan. Dia bohong. Jarak ia hanya 150 km. Di Sabah jaraknya 210 km, dapat royalty. Di Terengganu jarak daripada pesisiran pantai 250 km, mereka dapat royalty. Di Kelantan jaraknya hanya 150 km, tak dapat royalty. Kerana apa? Kerana itu kerajaan Pakatan Rakyat. Tetapi UMNO lupa dalam mendabik dada memperjuangkan Melayu, ketuanan Melayu, cabut keris tiap-tiap hari. Dia lupa 90% rakyat Kelantan adalah orang Melayu. Sebab itu saya nak isytiharkan di Dewan Undangan Negeri pada kali ini, pengkhianat Melayu ialah UMNO itu sendiri. Boleh, Tuan Speaker, penjelasan. Saya dah agak dah Sungai Burung akan bangun. Saya tertariklah dengan teater bangsa ya. Yang hari ini bila duduk di luar daripada Barisan Nasional, bukan main duk kutuk UMNO jahat. Saya ingin penjelasan ya. Sewaktu itu siapa yang pernah menjadi Menteri Kewangan? Siapa yang menjadi penasihat-penasihat Menteri Kewangan? Bukankah orang yang bercakap tu? Saya rasa kalau kita mudah ke langit, silap-silap jatuh ke muka diri sendiri. Terima kasih Sungai Burung. 6 tahun yang lalu, Menteri Keuangan ada di Sungai Buloh. Tidak ada di dalam kementerian. Betul saya dulu UMNO, tapi saya insaf. Saya ambil sikap yang mudah dalam Islam ini. Kalau kita tahu benda itu salah, kita beristighfar kepada Allah SWT. Dan saya sedar dan yakin bahawa UMNO ini masih dalam zaman jahiliah, maka saya mengambil keputusan untuk berhijrah daripada UMNO kepada keadilan. Jadi saya dengan tangan terbuka menjemputlah Sungai Buloh. Speaker. Bila insaf lah. Tak Jangan payah. sekarang tak. Sekarang duduk dulu. Oleh kerana belum ada keinsafan. Belum ada keinsafan. Belum ada kesedaran. Tapi kalau boleh lepas solat subuh besok, insya-Allah kita akan umumkanlah Sungai Burung menyertai keadilan, insya-Allah. Terima kasih Tuan Speaker dan Bukit Antarabangsa beri laluan. Saya mohon penjelasan mengenai isu gas dan minyak royalti yang ditimbulkan di negeri Kelantan. Perjanjian saya dimaklumkan bahawa Petronas akan buat penjelasan mengenai perkara ini, dan sabarlah tunggu penjelasan sebenar daripada Petronas yang akan melibatkan peraturan, undang-undang, kuat kuasa dan sebagainya. Cuma saya nak bertanya kepada Bukit Antarabangsa, kenapa pula tiba-tiba bila pilihan raya kecil Manik Urai, tiba-tiba sahaja isu ini dibangkitkan? Tidak dibangkitkan sedangkan kerajaan negeri sudah diperintah oleh PAS daripada tahun 1990